أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير Rabbi tammim bil khair. Yang dimuliakan Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin dan para jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita kekal di dalam masjid ini untuk berwirid, berzikir dan berdoa. Kemudian kita masih lagi kekal di dalam masjid ini untuk bersama-sama memperdengarkan perkongsian. Mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Pertamanya sekali, mengapa kita mudah untuk datang ke masjid, untuk duduk kekal di dalam masjid, untuk senang kita melakukan perkara kebaikan? Antaranya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak begitu kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya apa yang kita buat, mudahnya kita membuat sesuatu kebaikan, kita boleh solat, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh mudah dalam melakukan kebaikan. Kesemua itu ketahuilah, ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya Allah lah yang mengkehendaki untuk kita melakukan perkara-perkara kebaikan. Ayat Al-Quran tersebut merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa sirah apabila Abu Talib jatuh sakit nazak. Kalau dekat hospital tu kita katakan sakit yang tiada ubat, dan ahli keluarga pun doktor kata boleh bawa dah balik untuk keluarga jumpa, dah boleh dah bawa balik untuk ahli keluarga berkumpul. Jadi apabila melihat keadaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sedih sehingga kan Nabi datang ketika menziarahi Abu Talib. Nabi kata apa? Wahai bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya aku dapat membantu kamu, memberi syafaat kepadamu, wahai bapa saudaraku. Abu Talib ni siapa dia? Abu Talib ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu abi ba'dal abi. Dialah bapaku selepas bapaku. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah, malah adik-beradik pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. Maka Abu Talib lah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan kasih. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak keislaman daripada Abu Talib. Tapi kalau Allah kata, Muhammad, aku yang pilih Muhammad. Aku yang pilih untuk siapa aku berikan hidayah. Wahai Muhammad, engkau hanya menyampaikan saja dakwah. Akulah yang memilih untuk siapa aku campakkan hidayah kepada mereka.
Jadi tuan-tuan, betapa mudahnya kita untuk melakukan kebaikan, solat 5 waktu, kita boleh hadir di dalam masjid tanpa dibayar gaji, kita boleh menunggu waktu antara maghrib dan isyak untuk mendengarkan kuliah. Ketahuilah semua kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau Abu Talib didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling disayangi oleh Allah, tapi kalau Allah tak berkehendak, Allah tidak akan memberi. Maka pujilah Allah, syukurlah nikmat pada Allah. Pada hari ini kita dapat duduk di dalam masjid, kita boleh beramal. Mudahnya hari-hari kita memperbaharui syahadah kita dalam solat kita. Sedangkan Abu Talib nak menyebut syahadah, kalau Allah tak izinkan, maka tidak sesekali. Maka pujilah Allah dengan nikmat ini, kerana nikmat ini, nikmat Islam ini menentukan sama ada seseorang itu kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah ataupun tinggal selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan ratusan mukjizat. Ada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah, hanya seorang sahabat sahaja yang dapat melihat. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada siapa? Kepada kaum ataupun alam jin. Dan ketika itu Zaid Harisah sahaja yang dapat melihat mukjizat itu. Dan ada dalam keadaan ramai sahabat yang dapat melihat apabila Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan di mana pohon tamar menangis dan boleh didengari oleh keseluruhan yang ada di dalam Masjid An-Nabawi pada ketika itu. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melihat mukjizat Nabi, kita kata apa? Beruntunglah para sahabat. Sebab apa? Dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat bersama dengan Nabi, dapat melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mukjizat yang paling agung iaitu Al-Quran yang kekal pada hari ini, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lebih, Al-Quran ini masih kekal dan mukjizat Al-Quran ini masih dapat kita menikmati sehingga hari ini. Al-Quran ini datangnya daripada siapa? Al-Quran ini bukannya makhluk. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamun qadim. Datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun wujud sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan lagi. Telah pun ada. Al-Quran ini 6,000 lebih ayat, 30 juzuk, 114 surah, daripada Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas telah pun ada keseluruhannya. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz itulah Al-Quran ini diletakkan. Lauh Mahfuz itu apa? Lauh Mahfuz itu adalah makhluk Allah. Di mana Al-Quran ini diletakkan di Lauh Mahfuz sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Allah arah Jibril, wahai Jibril, ambil Al-Quran, letakkan di Baitul Izzah, langit dunia. Di langit dunialah Allah letakkan keseluruhan Al-Quran, kemudian diturunkan secara berperingkat-peringkat. Waktu bila Al-Quran ini diturunkan? Kita selalu dengar nuzul Al-Quran, nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran itu adalah waktu Al-Quran ini pertama diturunkan, berkaitan juga dengan perlantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rasmi menjadi rasul. Kalau kita tanya pada diri kita, hari ini surah apa, ayat apakah yang pertama yang turun? Kalau kita sebut surah Al-Alaq, ramai orang tak perasan. Tapi kalau kita sebut surah Iqra, semua insya-Allah akan ingat surah Iqra ini. Sebab apa? Surah Iqra lah yang ayat pertama yang turun. Kita tengok daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan surah Al-Fatihah itu yang turun dahulu, tapi surah Al-Alaq.
Ketika mana? Ketika hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia ataupun menghampiri usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap mengasingkan diri. Nabi sebelum menjadi rasul, Nabi tak suka dengan keadaan Mekah. Kenapa keadaan Mekah ni macam mana? Hampir setiap rumah ada berhala. Bukan setakat di keliling Kaabah ada berhala, di dalam rumah ada berhala, dan hampir setiap rumah ada arak, dan hampir setiap rumah ada wakil-wakilnya yang melakukan penzinaan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka dengan keadaan ini. Rasulullah kerap mengasingkan diri di mana? Di Gua Hira. Gua Hira ni terletaknya di mana? Ada satu bukit namanya Jabal Nur. Bukit Nur, di atas situlah adanya gua. Gua itulah dinamakan dengan Gua Hira. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Nabi nak halang kaum dia daripada membuat perkara-perkara yang mungkar. Nabi sebelum menjadi rasul, Nabi tak makan makanan yang dikorbankan untuk disembahkan kepada berhala. Nabi tidak pernah meminum arak. Nabi nak halang, tapi Nabi tak tahu sumber daripada mana Nabi nak dapat sebagai panduan untuk, yelah, kalau kita nak halang, jadi nak arahkan ke mana? Kalau tak nak sembah berhala, nak arahkan ke mana ajaran itu? Nabi mencari-cari ajaran itu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat Jibril. Ini cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran, sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran yang mana yang kita baca selama ini, yang patut kita ketahui, Al-Quran ini kenapa ia menjadi sumber panduan sebagai satu mukjizat yang paling besar, mukjizat utama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Al-Quran ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk mengasingkan diri, Nabi didatangi oleh Jibril. Nabi didatangi oleh Jibril dalam keadaan Nabi tak tahu siapa itu. Datanglah Jibril membawakan helaian-helaian lembaran. Jibril kata apa? Muhammad, iqra, baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Lalu Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Nabi kata, aku terasa sesak di dada aku akibat pelukan daripada Jibril. Kemudian Jibril melepaskan. Jibril kata apa? Iqra Muhammad, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi di kalangan umat akhir zaman yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, dalam keadaan Allah Maha tahu Muhammad ini tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Macam mana nak dikurniakan wahyu, nak diberikan kitab Al-Quran sedangkan Muhammad ini tak pandai membaca dan tak pandai menulis? Kata ulama, Rasulullah ini ummi. Ummi di sini maksudnya la yaktubu wa la yaqra, tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Tak pandai menulis dan tak pandai membaca ini buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kelemahan ataupun satu penghinaan kerana tak pandai membaca dan menulis, tapi tak pandai membaca dan menulis ini adalah satu kemuliaan mutlak buat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Supaya orang Arab Mekah, orang Quraisy tak boleh tuduh Muhammad menciplak ajaran daripada Taurat ataupun Injil. Dia tak boleh tuduh. Sebab apa? Satu Mekah, satu Quraisy, mereka tahu bahawa Muhammad ini tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Mana mungkin orang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis boleh mengarang ajaran sesuatu agama. Jadi Rasulullah ni dalam keadaan tak pandai membaca dan tak pandai menulis merupakan kemuliaan yang utama buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi apabila dipeluk kali ketiga, kata Rasulullah, aku tak pandai baca. Lalu kali ini Jibril menyebutkan, inilah ayat yang pertama daripada Al-Quran yang turun di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada surah Al-Alaq, Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram,
Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat saja. 5 ayat sahaja tak habis pun. Begitulah cara wahyu ini diturunkan. Kemudian Jibril pergi meninggalkan Muhammad. Terpinga-pinga Nabi Muhammad, apakah perkataan itu? Perkataan itu aku tak pernah dengar. Siapa lelaki yang datang tadi kepada aku? Kali ini Rasulullah takut, Rasulullah turun. Rasulullah turun daripada Gua Hira itu, turun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pertengahan jalan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disapa sekali lagi oleh Jibril. Kali ini Jibril diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rupa parasnya yang sebenar. Maka apabila disuruh, ya Muhammad, Nabi tengok tak ada, Nabi pandang ke atas. Nabi kata, aku melihat penuh Jibril dengan 600 sayapnya. Aku pandang ke kanan, tak habis lagi Jibril. Aku pandang ke kiri, tak habis lagi Jibril. Betapa besarnya Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Aku Jibril dan kamu adalah pesuruh Allah. Kali ini lagilah takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengigil ketakutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, di mana bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Balik ke rumah, Rasulullah kata apa? Selimutkan aku, selimutkan aku. Itulah cara wahyu ini turun pada peringkat permulaan daripada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika itulah wahyu yang pertama turun. Kemudian timbul satu keadaan masa yang dinamakan zaman futur. Zaman futur ini apa? Zaman terputusnya wahyu. Ada pendapat mengatakan 3 tahun. Ada pendapat yang mengatakan 6 bulan. Dalam kitab Ar-Rahiqu Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi mengambil pendapat selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu Rasulullah menunggu wahyu yang seterusnya. Nabi kata, kenapa wahyu tak turun? Adakah aku ini tak layak? Adakah aku dalam tempoh 6 bulan ni aku ada melakukan kesalahan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merasakan ingin mencampakkan diri aku daripada satu tempat yang tinggi dan jatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menunggu-nunggu wahyu. Kemudian wahyu turun. Wahyu turun kali ini daripada surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Siapa dia? Merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sedang berselimut ketika itu. Kum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Dah mula dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punch cut dan tak ada punch out. Tak ada punch out. Daripada bermulalah peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam buat semua umat, buat seluruh alam. Buat seluruh alam. Daripada surah itulah kemudian wahyu turun. Turun beransur-ansur. Kadang-kadang wahyu ini turun dalam keadaan sambungan ayat daripada ayat yang seterusnya. Kadang-kadang 5 ayat daripada surah sekian. Kadang-kadang satu surah penuh. Kadang-kadang sambungan daripada surah hadapan. Begitulah wahyu diturunkan selama mana? Selama 23 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun yang terakhir di mana? Di Madinah. Begitulah wahyu ini diturunkan. Dan apabila wahyu ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat, ada yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Menulis wahyu antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, Khalid ibn Walid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Sabit bin Qais. Inilah nama-nama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Untuk menulis wahyu, dan pada ketika itu wahyu ditulis di mana? Di pelepah tamar, di batu, di kulit binatang. Sebab apa? Ketika itu tak ada lagi pembukuan Al-Quran ini. Belum lagi dijadikan dalam bentuk mushaf. Al-Quran ini ditulis di mana?
di pelepah tamar dan diletakkan di rumah sekian. Ada satu surah lagi diletak di rumah sekian. Jadi Al-Quran ini dia tidak dibukukan, dia ada di merata-rata rumah para sahabat. Dan begitulah Al-Quran ini diajarkan. Kadang-kadang diajarkan di pelepah tamar, kadang-kadang ditulis di atas batu, kadang-kadang ditulis di kulit binatang. Itu nama-nama di antara penulis wahyu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antara penulis wahyu ini, ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik sebagai apa? Sebagai penghafal Al-Quran. Di mana para sahabat ini yang Rasulullah lihat dia punya kebijaksanaan, kepimpinan dia, Rasulullah lantik sebagai penghafal Quran. Antaranya siapa? Abu Bakar, Uthman, Ali. 4 ini tak lari. 4 ini Khulafa Ar-Rasyidin ini, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ini antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alim dan bagus daripada segi kepimpinan dia, akhlaknya, ibadahnya. 4 ini termasuk juga di dalam penulis wahyu dan juga penghafal Al-Quran. Selain daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, penghafal Al-Quran adalah di antaranya Zaid bin Dathinnah, Khubayb bin Adi, Haram ibn Milhan. Ini antara nama-nama orang-orang ataupun sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lantik sebagai siapa? Sebagai penulis wahyu dan juga penghafal Al-Quran, iaitu orang yang mahir, pakar dalam Al-Quran. Hari ini kita akan tengok bagaimana akhlak penghafal Al-Quran. Akhlak penghafal Al-Quran apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-highlightkan kisah di mana dakwah rajik pada tahun ke-4 Hijrah. Ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Nabi didatangi oleh siapa dia? Kaum yang berada daripada luar, iaitu Adal dan Qarah. Mereka meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pakar-pakar Al-Quran untuk mengajarkan mereka dan mengajarkan Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan beberapa orang sahabat. Yang ada di dalam rombongan ini di antaranya ialah siapa? Khubayb bin Adi dan juga Zaid bin Dathinnah. Khubayb bin Adi bin Zaid bin Dathinnah ditugaskan untuk pergi ke mana? Untuk pergi bersama dengan kaum ini untuk mengajarkan Islam dan mengajarkan Al-Quran. Di dalam pertengahan perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikhianati. Islam telah dikhianati buat pertama kali. Kali ini melalui pengkhianatan pertama, mereka rombongan tadi rupanya ditipu. Hanyalah untuk dikhianati dengan apa? Mereka telah mengepung rombongan ini sebanyak 200 tentera berkuda lengkap dengan panah untuk menyerang rombongan untuk mengajarkan Al-Quran ini. Inilah pengkhianatan pertama dalam Islam ketika dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam pengkhianatan ini ada yang ambil keputusan serah diri dan ada yang ambil keputusan untuk berlawan. Dan mereka berlawan, dan ketika inilah Khubayb bin Adi dan juga Zaid bin Dathinnah ditangkap. Ditangkap untuk apa? Untuk dijual di Mekah. Untuk dijual di Mekah kerana apa? Kerana Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinnah ketika Perang Badar telah membunuh pemimpin-pemimpin Quraisy dan juga ahli-ahli keluarga mereka ketika Perang Badar. Jadi ini adalah balas dendam. Dijualnya Khubayb bin Adi dan juga Zaid bin Dathinnah kepada pemimpin Mekah yang pada ketika itu dijual. Zaid ini dijual kepada Safwan. Zaid ini dijual kepada Safwan. Kemudian Khubayb bin Adi dijual kepada siapa dia? Kepada pemimpin-pemimpin Mekah yang tidak berpuas hati kepada Khubayb bin Adi. Lalu ditangkaplah Khubayb bin Adi. Sebelum ditangkap, dia tidak terus bunuh. Diletakkan dulu di dalam penjara. Diletakkan di dalam penjara supaya apa? Mereka boleh membuat satu majlis besar-besaran untuk meraihkan pembunuhan Khubayb bin Adi. Ketika di dalam penjara inilah Khubayb bin Adi solat, Khubayb bin Adi berzikir, dan ketika itulah Allah mendatangkan
buah-buahan yang pada ketika itu dilihat oleh penjaga penjara itu apabila Khubayb bin Adi memakan anggur pada ketika itu musim kemarau, Mekah kemarau, mana mungkin ada buah-buahan, segala kebun-kebun mereka tak menjadi, tanaman tak menjadi, tapi Khubayb bin Adi didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makanan. Ini akhlak kepada orang yang mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kalamullah. Dan pada ketika Khubayb bin Adi ini nak dibunuh, mereka membawa Khubayb bin Adi di mana? Di Tanaim. Di Tanaim di mana? Di situlah Khubayb bin Adi dibunuh, sebab mereka tak akan membunuh manusia ataupun berperang di tanah haram. Mereka akan keluar lalu Khubayb bin Adi ini dibawa ke Tanaim, dan di situlah dia diikat dengan cara salib. Sebelum diikat, Khubayb bin Adi meminta kepada pemimpin Mekah, izinkan aku bersolat. Kemudian Khubayb bin Adi bersolat dalam keadaan cepat. Supaya apa? Khubayb bin Adi selepas sahaja solat, Khubayb bin Adi kata, wahai pemimpin Mekah, sengaja aku mempercepatkan solat aku supaya kamu tak menyangka yang aku takut untuk menghadapi kematian. Kalau kita lama solat kita, 2 rakaat tu boleh jadi 10 minit, kalau boleh lagi nak lama. Tapi Khubayb bin Adi nak ajar kita, ini cinta kami terhadap Islam, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja aku percepatkan solat aku. Hei orang kafir, jangan kau menyangka yang aku takut untuk menghadapi kematian. Kemudian ketika disalib itu, Khubayb bin Adi dipotong. Dia tak terus bunuh, dia potong dulu sebelah. Kalau potong sebelah tangan ni terus mati ke? Belum tentu mati lagi, akan rasa sakit, memancut-mancut darah yang keluar. Lalu dipotongnya sebelah lagi bahagian badan Khubayb bin Adi. Lalu ditawarkan kepada Khubayb bin Adi, wahai Khubayb, mahu tak kamu kalau aku gantikan tempat kamu sekarang, aku lepaskan, engkau bawa Muhammad untuk gantikan tempat engkau. Apa jawab Khubayb bin Adi? Apa jawapan orang yang menghafal, yang mengagungkan Al-Quran? Dia kata apa? Hei pemimpin Mekah dan Quraisy, tidak sekali-kali untuk engkau menggantikan aku dengan Muhammad, tidak sekali-kali, walaupun hendak ditusuk sebiji ataupun sebatang duri pun tidak akan aku benarkan. Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh pemimpin Islam yang terdahulu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberitahu kepada kita, mengisytiharkan kepada kita, begini cinta kami kepada Nabi, begini cinta kami terhadap Islam. Saya yang bercakap sendiri pun belum tentu lagi. Kita tak tahu dalam keadaan itu, ya kita boleh cakap kami akan mempertahankan Islam, tapi belum tentu kita kalau dalam keadaan itu diancam dengan ancaman bunuh, kita mampu ke? Tak mampu untuk nak memberi tahu tentang rahsia Islam. Kalau kamu tak bagi tahu, kamu akan dibunuh. Adakah kita sanggup memberikan nyawa kita ini kepada mereka hanya semata-mata untuk kita nak kekal hidup di dunia? Saya yang bercakap sendiri pun belum tentu dapat melakukan. Sebab itulah Allah tidak mengurniakan ujian itu kepada kita. Sebab apa? Allah tahu kemampuan kita. Kita tak diuji seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak diuji dengan ujian yang berat yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Sebab apa? Sebab mereka yang mampu. Allah menguji manusia, makhluknya berdasarkan kemampuan dia. Kalau Allah tahu kita tidak mampu, maka Allah tidak akan kurniakan ujian itu. Maka tuan-tuan, apa yang ujian yang kita dapat selama ini, ketahuilah ujian itu sebenarnya adalah mampu untuk kita tangani, mampu untuk kita hadapi. Dan selepas peristiwa tersebut, apabila Khubayb bin Adi ini dah dipotong tangan dia, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, Khubayb bin Adi mendongak ke langit. Apa yang Khubayb bin Adi ucapkan? Dia berdoa, Allahumma asihim bin adada. Ya Allah, kira mereka seorang-seorang. Sebab apa? Sebab semua ada dekat depan tu. Dia kata, ya Allah, kira mereka seorang-seorang. Waqtulhum bidada. Ya Allah, bunuh mereka semuanya. Allahumma asihim adada waqtuluhum bidada wala tubqi minhum ahada. Jangan tinggal mereka seorang pun.
Apabila mendengarkan doa Khubayb bin Adi, doa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang yang duduk di situ semuanya terdiam. Terdiam, ada yang pegang anaknya terlepas, ada yang pengsan. Sebab apa? Orang yang jahat ini, dia tahu dia di pihak yang tak benar. Dia tahu dia pihak yang tak benar. Dia tahu dia menganiaya orang itu. Dia tahu orang tu baik. Dia tahu orang yang jahat ni, dia tahu dia mencuri, dia tahu itu satu kesalahan. Dia membunuh orang, dia tahu itu satu kesalahan. Dia ambil harta orang, dia khianat orang, dia tahu itu satu kesalahan. Apabila mendengarkan doa Khubayb bin Adi, semua jadi ketakutan. Sebab apa? Mereka tahu doa daripada para sahabat ini tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka balik dalam ketakutan. Ada riwayat yang mengatakan apabila Khubayb bin Adi ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pengkhabaran daripada Madinah. Rasulullah hantar wakil untuk ambil jenazah Khubayb bin Adi. Ada pendapat mengatakan jenazah Khubayb bin Adi tak ada di situ. Lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bas, dafanatul malaikah, sesungguhnya Khubayb bin Adi ini telah dimandikan, telah diselesaikan oleh para malaikat. Dan ada pendapat yang menyatakan ada para sahabat yang datang ambil jenazah Khubayb bin Adi dan kemudian diselesaikan dan dikebumikan. Itu adalah antara pendapat daripada kitab-kitab sirah yang muktabar. Inilah akhlak penghafal Al-Quran, akhlak orang yang mengagungkan Al-Quran. Al-Quran ini yang kita tengok ini adalah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita hidup dan esok kita selepas solat subuh kita meninggal, maka solat subuh itulah adalah solat subuh yang terakhir. Dan itulah kali terakhir kita dapat membaca Al-Quran. Kali terakhir untuk kita memahamkan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ini, berapa kali kita buka, berapa kali kita khatam, berapa kali kita menelaah Al-Quran ini. Sedangkan betapa banyaknya fadilat tentang Al-Quran, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi. Apabila kita tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini bertaraf hasan. Apabila Nabi berkata, apabila seseorang itu masuk di dalam kubur, nak diseksa dia, datang malaikat nak datang seksa dia, akan datang satu surah. Surah itu apa? Surah Al-Mulk. Dia membaca Al-Quran, tapi dia sayang sangat Al-Mulk. Dia suka sangat Al-Mulk. Dia banyak membaca Al-Mulk. Dia jadikan Al-Mulk ini sebagai teman dia. Datang Al-Mulk ini menjadi penolong kepada dia. Nak dihentam oleh malaikat di dalam kubur itu, di bahagian kepala, datang Al-Mulk di bahagian kepala. Jangan, Tuhan aku membaca aku dan mengamalkan aku. Begitulah juga itu kalau kita di dalam kubur dan kalau kita berada di mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi bagi tahu apa? Bacalah Al-Zahrawan. Al-Zahrawan ni apa? Al-Zahrawan ni adalah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah dan Al-Imran ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir. Kita tak tahu hadir dalam keadaan bagaimana, secara hakikatnya menjadi penolong kita di mahsyar nanti dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah. Laisa bainahum wa bainallahi turjuman. Tak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Kita bercakap terus. Cukuplah kita sahaja yang menjadi saksi. Tak ada peguam bela. Cukup kita menjadi saksi atas perbuatan apa yang kita buat di atas muka bumi dulu. Di atas dunia dahulu, apa yang kita buat. Amalkanlah hari ini kita masih lagi dikurniakan Allah nafas. Masih lagi dikurniakan Allah kehidupan. Allah tak tanya kepada kita berapa banyak kita khatam Al-Quran. Allah tak tanya kepada kita, tak syarat pun kamu adalah penghafal Al-Quran. Tak syarat pun orang itu digelarkan sebagai ahli Quran, dia mesti hafal Al-Quran. Tak syarat. Kita mestilah menjadikan Al-Quran ini sebagai pendamping diri kita, sebagai makanan rohani kita, penghibur kita. Barulah itu syarat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita orang biasa,
Walaupun kita baca Al-Quran dalam keadaan merangkak, betapa susahnya kita nak menyebut perkataan-perkataan itu. Tapi Allah nak tanya, kamu baca tak? Kamu usaha tak untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Jangan kita duduk di dunia ini berseronok-seronok. Selain daripada kita hidup, fikir untuk esok kita nak makan apa, minggu depan nak jalan mana, minggu depan kenduri saudara mana. Selain daripada kita fikirkan perkara-perkara itu, kita kena fikir juga Al-Quran, kehidupan kita, hidup kita, akhirat kita, pengakhiran yang kita nak. Selain daripada segala-galanya hanyalah redha Allah dan juga syurga Firdaus. Itu sahaja. Mana-manalah kita tengok matlamat hidup kita apa. Apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Ending dia antaranya adalah syurga atau neraka sahaja. Syurga ataupun neraka sahaja. Nak ditentukan di mana? Di dunia inilah. Kalau esok lepas subuh kita meninggal, maka isyak sekejap lagi adalah isyak yang terakhir buat kita. Itulah isyak yang terakhir. Kalau kita tahu subuh kita akan meninggal, maka kita akan solat isyak dengan yang terbaik sekali. Dengan yang paling khusyuk sekali. Dengan paling ingat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak mati. Begitulah Al-Quran. Selagi mana kita tak tahu kita akan mati, kita jangan lalai. Mulakanlah membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini memberikan manfaat kepada kita hanya bukan sahaja di dunia, di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Jadi amalkanlah Al-Quran kerana ianya adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal, yang masih dapat kita nikmati sehingga hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran, dunia dan akhirat, dan juga mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik datangnya dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita, membangkitkan kita di akhirat nanti bersama dengan orang yang kita cintai, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami. Dosa ahli keluarga kami. Dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat. Jangan kau sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Terimalah solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala di sisi-Mu. Dan ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankan sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami, timbanglah kami, permudahkanlah hisab dan timbangan kami di padang mahsyar nanti, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami, ya Allah, ketenangan dalam melintas titian sirat-Mu, ya Allah. Permudahkanlah kami melintasi titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Kurniakan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami, syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.